Masih berdoa juga. Dah tadi kita duduk cakap-cakap tu, takkan tak nak. Oh, tak dengar. Assalamualaikum. Apalah. Tak apalah. Tak apa Adi. Moga awak pun samalah doa tu yang Siapa ni? saya turun balik pada awak lah Adi. Saya sekata kucing. Baik. Kau yang rajuk ni. Waalaikumsalam. 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 Saya kenal. Waalaikumsalam. Macam kena siapa Sihat Alhamdulillah. Ingat dah lama tak live ke? Sahur kat Nongtang ke tak? Sekejap lagi nak balik dah. Sibuk sikit. Sikit je sibuk. Tapi banyak serabut kat otak. So jadi tak tahu nak live apa. Nanti jadi live. Jadi free jadi live. Diorang tak tidur tu. Ha? Diorang tak tidur. Tak. Hello. Bukan aku tak, banyak benda. Banyak benda jadi serabut. Tak adalah serabut. Macam banyak benda nak kena fikir. Kerja-kerja lain. Gitulah. Tapi boleh je nak live tu, tapi otak fikir ke lain. So tak best lah nak live pun. Tak stres. Alah. Anak 9,000. Mana ada ditinggalkan? Ya Allah. Jadi ada update dah dalam grup. Nanti kuta keluar, anak-anak didahulukan dulu. Itu maksudnya tak ditinggalkan. Siapa yang ngaju tu ikutlah. Nampak risau sangat. Bukan risau, ketiak. Siapa ketiak ni? Decline. Kau nak accept ke? Kau punya live gila mana aku tahu. Dia perempuan ni. Suka tak? Tak ya? Elak Kafina. Perempuan. Nak. Nampak risau sangat. Ngaju dah berlaku. Janganlah ngaju. Boh. Dia pernah live dengan Daman. Tenang ribut jiwa dia. Tak adalah, korang doakan semoga dipermudahkan. Jadi pun ada next project yang dalam 2 projek lagi yang Zaidi dapat. So Zaidi nak kena memikir benda tu sekali. Tapi Alhamdulillah lah, Allah bagi rezeki kan. Tapi dia kena memikir juga, nak prepare semua benda, nak kena study. Lepas tu Zaidi dapat watak berat. So nak kena prepare tu pula. So jadi kalau live pun otak ke lain. Sebab tu Zaidi tak live. Duk sibuk masuk live orang lah. Okay kau? Okay. Masuk live kau? Kau tengok aku lah? Tak, kalau just nak tahu kau lah, Nabila Latif ni, dia ni bagus. Nabila Latif, Aini, Enami, Ali Natasha ni pun bagus. Dia rajin masuk live, rajin komen. Tapi lately ni kurang komen. Cuba korang komen banyak-banyak. Zaidi nak baca. Okay, bagus. Moon. Assalamualaikum Moon. Waalaikumsalam balik. Saya jenis rajin baca komen. Kalau komen macam ni faham. Dila ni pun bagus. Dila ni dia suka meronda. Dia ni rela. Walid pun bagus. Sahur kat rumah. Okay. Siapa yang stay tu baru Zedi tahu siapa lah yang betul-betul genuine. Betul. Tak ada syuting ke? Ada. Patutnya tak ada. Zedi tak nak syuting tempoh puasa ni barai. Tapi terpaksa ada juga. Nabila tak baik tipu. Saya stay Australia. Oh sama lah. Saya UK. Komen banyak sikit. Saya gitu je lah saya baca komen. Buat rimas sikit, Buka apa tadi? Nasi. Weh, kau isap pot Aku pegang je pot ni dari tadi. Kau percaya diorang ke percaya aku? Okay, aku percaya kau. Okay. Tapi kalau kena ban siap kau. Jangan kantai pot di bit lagi. Ya Dila.
Sahur pukul berapa? Sahur pukul 5 lebih, nak dekat pukul 6. Dia tu makan apa hari ni? Nasi tomato. Tak mengantuk ke dia? Tak. Pok D, topi Walid dia tadi. Pok D, topi Walid dia tadi. Saya kami balik. Pok D, topi Walid dia tadi. Macam mana? Maksudnya dia nak bagi topi sekejap lagi. Topi Walid dia tadi. Pok D berbuka apa tadi? Pok D buka apa tadi? Ayam masak merah dengan nasi tomato. D, yo. Ui, dah share Jarang-jarang ini berlaku. Share. Jarang-jarang Ida share dalam grup gitu. Jarang-jarang berlaku. Yang mana dalam grup sekarang itulah yang support kamu di. Ya, betul. Terima kasih Zafira. Zafira ni pun bagus. Sedap punya. Sihat ke pun? Dia sihat, alhamdulillah. Share lah dalam grup. Jadi live kejap dalam pakai aku punya. Biar ramai rindu awak tu. Dan saya terbaca novel Watak Noah tu best. Ya ke? Cuba cerita kat saya jap. Dia busy ke sekarang? Itulah busy dengan dunia. Tak boleh lah. Sekejap lagi saya live. Sekejap lagi saya cakap benda-benda mengarut. Hilang pahala. Ramai yang cari kamu di. Saya ada. Esok busy ke? Esok hari apa? Esok hari Isnin. InsyaAllah tak. Dia dah khatam. Daring juga ending dia. Daring maksudnya macam mana? Ibrahim tu ustaz kan? Watak ustaz kan? Ya. Saya mu'alaf. Okay, nanti korang baca. Lepas tu korang bagi tahu apa jalan cerita dia. So saya tak payah baca dah. Hai. How's your day puasa pun? Okay, alhamdulillah. Faham. Dah baca tu lah. Dah baca Al-Mulk tadi. Belum, balik nanti. Saya sebelum tidur baru baca. Aku kan Noah tu sepet matanya. Kamu tak sepet. Tak apa ni Chinese mu'alaf yang mix. Tapi tak tahu lah kalau awak drama mungkin tak ada sentuh-sentuh kot kat novel. Sebab syuting dekat Mekah dengan Madinah. So takkanlah ada scene-scene begitu kan. Lepas tu gitu je lah. Shoot dekat Mekah, Madinah, Jeddah, baru KL. kurang komen banyak lagi. Oh, dia ada mix ke? Saya mix Kelantan, Aceh dengan bacok. Birthday Liana. Sebab saya memang kena baca. Saya kena baca jalan cerita dia supaya saya dapat imagine lah macam mana Noah tu rezekinya dapat pergi Mekah kat berlakon. Ya, alhamdulillah sangat-sangat. Cik Kelantan yang kat Mekah tu macam baju juga sampai Noah kena tangkap masuk court baca. Oish. Mungkin dia ubah sikit kot. Oh ada. Okay, kena tangkap kat court tu saya tahu sebab apa. Bacok kat mana? Bacok dekat Purupuk. Saya satu kampung dengan Syahir. Aku. Berapa episod cerita tu di 16. Ya aku Kelantan tak? Sekarang ni heroin patutnya orang lain. Tapi sekarang diorang dah tukar Emma Mak Embong. Mana Malaysia. Oh, tapi dia kata kan? Dia gugu. Tadi aku tak ada rezeki. Dekat mana cerita tu nanti? Dekat Aichi juga mah. Bila start shooting tu Zaidi, patutnya hujung bulan 3. Tapi nak dijadikan cerita hujung bulan 3 tu Zaidi dapat job lain juga. So dah bertindih. Jadi shoot dekat Korea nanti insya-Allah. Doakan Zaidi lah. Shoot kat Korea dah bertindih. So Zaidi adalah istiqarah sikit, solat ajak sikit. Sebab kalau macam tak ada rezeki, jadi anggap macam tak apalah, dapat satu job pun okey lah.
Lepas tu nak dijadikan cerita yang Mekah Madinah ni diorang tarik kepada Jun Julai. So jadi dapat shoot untuk dua-dua cerita. So Alhamdulillah tak sangat lah. Cincang. Ya. Saya kena shoot kat Korea nanti. Seminggu selepas raya. Tu short film. Tak ada makna tau ni Zaidi. Tak ada makna. Kencana. Pagi-pagi pun ramai kat tengok kau. Sebab kau. Pelotak kau dari tadi kau. Ada sebab kau. Alhamdulillah rezeki kamu ni. Alhamdulillah. Alah rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Kalau Zaidi jadi Korea, apa nama dia? Lepas ni dah lah bahasa Korea. Tak. Dia short film untuk Korea punya tourism. Lee Min Di. Kosong. Kuan So dia. Lee Min Di. Berapa tinggi? Mana boleh Lee Kuan So? Dia kena Lee Min Ho. Lee Min Ho tinggi berapa? Tinggi kau. Tak. Tinggi lagi. Dia 1.9 tak silap aku. Lee jadi. Lee Zaidi lah. Tapi saya nak Rain. Rin badan dia sedap kan? Berlakon dengan orang sana juga ke dia? Tak, saya berlakon dengan orang sini. Tapi jalan cerita dia macam nantilah. Nanti korang tengok orang mana boleh bagi tahu. Bahaya kan? Untuk dia saya tak boleh bagi tahu. Langgar peraturan. Dia under Korea punya tourism. Lee Min Ho 187. 187. Oh, beza dengan saya 7 kan? 4 cm. Cancel. Baiklah. Cancel. Siapa nak jadi opa? InsyaAllah. Doakan saya. Kurang. Jadi nak share sikit lah lalang kan. Siapa yang jarang bangun sahur tu, bangunlah sahur. Benar. Sebab sahur ni time bulan Ramadan je. Satu amalan yang kita boleh buat setiap tahun hanya di bulan Ramadan. Sebab sahur ni dikira salah satu ibadat. So bila korang bangun sahur, korang dapat pahala bangun sahur. Itulah gunanya. Sebab dulu jadi sangat-sangat malas nak bangun sahur. Tapi bila dengar macam tu, kita semangat sikit lah. Sebab kita bangun sahur tu dapat pahala. Bangun sahur dapat pahala. Dan lagi satu Zainab bagi tahu, doa mustajab bulan Ramadan ni adalah time sebelum sahur. Sebab dikira 3/4 malam. 1/3 malam. 1/3 malam. Time kita bangun sahur tu kan dikira 1/3 malam. So doa sangat makbul. Sebab Allah turun ke langit untuk mendengar doa-doa orang yang sedang berdoa. Dan kita time berbuka pun dia ada dua. Time sahur dan time waktu betul-betul sebelum berbuka. Tapi kadang-kadang kita berbuka pun kadang terlupa baca doa. Terlupa. Kita pakai minum terus. Tapi sebenarnya benda tu lah, time tu lah waktu yang mustajab untuk doa. Benar. Ni Zadi ingatkan diri Zadi sendiri lah. Sebab Zadi pun kadang-kadang lupa. Macam itulah. Boleh amalkan doa. Bangun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbu 'afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, benar. Jadi kalau sahur makan apa bagi tenaga sepanjang hari? Okay, jadi nak share lagi satu. Jadi baru tengok video ni. Ada satu ulama Mesir. Jadi lupa nama dia apa. Jadi baru tengok video tu. Dia cakap, okay, amalan time sahur nak elakkan kita haus sepanjang hari. Dia baca surah Al-Kausar. Sebab Al-Kausar ni berkenaan dengan Telaga Kausar kan. So surah Al-Kausar ni baca 7 kali. Ambil gelas, baca 7 kali. Lepas tu hembus. Lepas tu bismillah, minum. Nah. So ulama tu cakap dan dia bagi tahu kita takkan haus sepanjang sampai berbuka. Betul. Sebab dekat akhirat nanti pun kita minum sekali pun takkan haus sepanjang sampai ni kan. Itu salah satunya. Satu lagi satu apalah, Habatus Sauda. Habatus Sauda pun sunnah Nabi kan. So sebelum
sebelum imsak tu spray lah. Tapi ganjil. Sebab Allah suka benda yang ganjil. Betul. 1 minggu ada 7 hari kan. Betul, saya hari-hari amal. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bagus. Al-Kausar sikit je ayat dia, 3 ayat je. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 7 kali je. Spray tak kisah lah, 3 ke 5 ke 7 ke, better 7 lah. Better 7. Lepas tu minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, hirup. Dalam hadis beritahu Nabi minum Bismillahirrahmanirrahim, minum, hirup, kena hirup, ada bunyi hirup tu, lepas tu Alhamdulillah. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, minum, hirup, Alhamdulillah. Afwa mana aku? Bismillahirrahmanirrahim, hirup, Alhamdulillah balik. 3 kali je. Ada dengan Datuk Siti Nurhalizah. Sebab apa Nabi suruh buat macam tu? Sebab Nabi cakap selama mana kita minum air yang kita cakap Bismillahirrahmanirrahim, kita hirup lepas tu cakap Alhamdulillah tu, selama mana air tu ada dalam badan, selama itulah ada keberkatan dalam badan kita. Itu bukan jadi cakap, itu Nabi yang cakap, Nabi Muhammad SAW. Popular life kan kau sekarang? Kau betul, untuk ibu menyusu pun bagus. Betul. Lepas tu kurma kot. Jadi tengok ayah Zaidi sahur kurma 3 biji, minum air. Boleh je tahan. Kurma betul lah. Macam aku kurma baru start makan, baru rasa okey. Nak tahu tak, satu sunnah Rasulullah SAW ialah makan kurma dengan butter. Aku asyik dengar daripada hari tu lagi pasal kurma butter asal lah. Sunnah. Ya ke? Kurma ajwa sedap. Korang pernah makan tak kurma ais? Sunnah, benar. Korang pernah makan kurma ais? Kurma ais, dia punya isi sedap. Pernah? Saya dulu jual kurma ais. Betul. Dulu Izzadi pernah jual kurma ais. Tak ada jual, saya tolong dia abang. Kurma susu pun sedap. Kurma ajwa sedap. Ada yang kata tak elok makan kurma dengan butter. Ya ke? Kurma sejuk tu kan? Kurma sejuk. Kurma frozen tu kan. Kan? Air nabis tu apa dengan kurma 3 biji? Air nabis tu apa? Jangan salah beli kurma je, takut yang piu-piu. Betul. Kalau boleh beli kurma ajwa lah, sebab favourite Nabi kan. So alang-alang makan kurma tu dapatlah sunnah. Kita ikut apa yang Rasulullah makan. Rasulullah SAW makan buah kurma dulu kan? Lepas tu dia solat kan? Tak tahu. Tak tahu. Dia solat, lepas tu sahabat makan kan? Tapi kalau boleh macam bangun sahur tu, sebelum makan tu korang solat sunat tahajud. Betul, setuju. Sunat taubat, sunat tahajud. Lepas tu boleh nak tambah sunat hajat. Kalau malas, paling malas pun lah sunat taubat. Sekalikan dengan sunat hajat. Tahajud better lah, tahajud better. Lepas tu pergi sahur. Lepas tu tunggu subuh, azan subuh, sedekah subuh, satu sedekah tu satu hajat. Lepas tu solat sunat qabliyah subuh, baru solat subuh. Sebab solat sunat qabliyah subuh ni pahala dia Allah bagi tahu dalam Al-Quran melebihi kita dapat seumpama lebih daripada dunia dan seisinya. Benar. Tu yang aku nak share tadi. Oh ya? Okey. Sambil-sambil lah. Lepas tu yang pasal tabung tu, Mak Zaidi ajar. Standby satu tabung. Nak solat, kalau kita nak pergi masjid, kadang-kadang kita malas kan. So standby satu tabung kalau solat kat rumah. Dengar je azan, dia punya timing tu lepas azan sampai sebelum terbit fajar. So satu okey, macam Zaidi kan, Zaidi niat, ya Allah Tuhanku, saja aku sedekah subuh pada pagi ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu jadi sambung lagi ayat. Jadi akan cakap, ya Allah Tuhanku, semoga dengan keberkatan sedekah subuh ni kau limpahkanlah rezeki aku. Kau jagalah iman aku. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Doa benda yang macam tu lah. Bukan
isi tabung tu terus niat, ya Allah bagi aku kaya. Kena puji dulu, kena cakap semoga dengan keberkatan sedekah subuh yang aku niat di atas kau ni, aku dapat benda yang aku nak. Macam tu lah. Allah bila dia nak makbulkan doa, dia suka dipuji dahulu. Betul. Kemudian selawat ke atas kekasih dia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Saya tengok Mufti Man punya video, dia cakap kalau rasa doa kita tak beberapa nak makbul, doakan untuk orang lain. Benar. Sebab bila kita doa untuk lain, bila kita doa untuk orang lain, malaikat dengar tau apa yang kita doa. Dan malaikat akan doa balik untuk kita. Malaikat akan cakap kat Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau patahkanlah balik doa si dia ni kepada orang lain. Maksudnya macam kita doa, macam saya cakap kat aku, ya Allah kau murahkanlah rezeki aku. Malaikat dengar tau. Malaikat akan cakap kat Allah, wahai Allah, wahai Rabbku, kau patahkan balik doa ni kepada dia 10 kali ganda. So doa mana yang lebih makbul? Doa kita ke doa malaikat? Benar. Saya nak share sikit boleh? Waktu ada sekali tu malaikat Nabi Muhammad SAW. Okey, saya nak share sikit boleh tak? Korang boleh amalkan beberapa perkara sunat ni. Contohnya ialah solat sunat qabliyah subuh, sedekah subuh, solat sunat duha, baca surah Al-Waqi'ah. Dan juga korang boleh baca surah Al-Mulk sebelum tidur dan As-Sajadah. Yang mana korang boleh buat. Tapi jangan tinggal semua. Faham tak? Maksudnya kalau boleh buat solat sunat qabliyah, jangan tinggalkan. Sebab kebaikan dia tu seisi dunia dan seisinya. Kita tak tahu tau, dunia ni sahaja dah hebat. Seisinya pula. Faham tak? Seisi dunia. Betul, dunia dan seisinya. So orang yang paling kaya adalah orang yang solat sunat qabliyah, dunia dan seisinya. Solat sunat duha ni pula dia lebih ke arah keberkatan rezeki. Kemudian boleh banyakkan doa. Sebab apa tahu? Sebab apa solat sunat duha dia bagus? Sebab solat sunat duha ni selalunya waktu duha ni lah waktu yang paling kita busy. Betul tak Razif? Betul. Habiskan. So jadi bila kita solat sunat duha ni, Allah mendengar doa-doa kita. Sebab waktu itulah waktu kita busy. Tapi kita letakkan kesibukan dunia kita dan kita beribadah kepada Allah SWT. Kemudian Kebahagiaan aku ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Betul. Buat 4. Benar. Kemudian pernah baca tak hadis ni? Malaikat Jibril tau. Malaikat Jibril, ketua malaikat, berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripadamu, maka azablah. Kemudian Nabi aminkan. Nampak tak? Ketua malaikat, ketua Nabi. Maksudnya doa tu powerful. Jadi kita kena minta kemaafan daripada Allah SWT. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang sangat special. Betul tak? Sangat special. Sebab apa? Sebab bulan ni pintu kemaafan dibuka seluas-luasnya. Pintu kemaafan dibuka seluas-luasnya. Kemudian malaikat ada doa lagi. Malaikat Jibril ada doa lagi. Ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang masuk bulan Ramadan tetapi perangai dia sama je macam perangai sebelum ni, kau azab lagi. Lebih kurang lah mafhum dia macam tu. Faham tak? Sebab bulan Ramadan ni bulan nuzul Al-Quran. Faham tak? Yelah betul, nuzul Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ni bulan yang sangat special. Jadi kita kena berebut fadilat bulan Ramadan ni. Allah SWT kunci segala setan iblis dan buka pintu kemaafan seluas-luasnya. Dan satu lagi, Ustaz Wadi Anwar dia cakap, zikir subhanallah bihamdi 1000 kali. Sesiapa yang membacanya diampunkan segala dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdi.
Pasal apa ni? Pasal ni amalan ni. Amalan bulan puasa lah. Tak pun korang boleh buat checklist. Okay, hari ni aku buat tak ni? Subhanallah bihamdi satu sekali. Buat tak ni? Sedekah subuh. Buat tak? Solat taubat. Buat tak? Solat sunat qabliyah. Korang tik lah, tik. Hari ni buat tak? Sebab time bulan Ramadan je lah. Sebab apa-apa amal yang korang buat time bulan Ramadan ni dikalikan 10 kali ganda. Nah. So rugi lah, sangat rugi. Lepas tu kurang akan bercakap lah. Sebab kita bila bercakap, kita tak sedar pun kita bercakap tentang orang. Nah. So benda tu boleh tarik kita punya rugilah. Kita buat amal, bila kita bercakap pasal orang, amal tu sia-sia. Gitu je hilang. So kurang akan bercakap pasal orang. Cakap bila perlu, dengar benda yang perlu. Gitulah. Dia tahu Zikir Fatimah je? Zikir Fatimah tak tahu. Zikir Fatimah Macam mana? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Oh, macam wirid lepas solat lah? Wirid lepas solat. Fadilat dia, kalau sebelum tidur lah, kalau sebelum tidur, fadilat dia dikurniakan tenaga seperti 2 orang hamba. Kemudian ada satu lagi, aku lupa lah. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni korang jadi share satu. Ni. Okay. Aku ingat orang miskin, dia tanya Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, orang kaya boleh bersedekah, sedangkan kami orang miskin tak boleh bersedekah. Lepas tu dia tanya, boleh tak bagi tips untuk kami ni? Oh, kamu boleh amalkan zikir Fatimah 33 tak itulah, 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Menyamai dengan orang yang bersedekah. Malah lebih lah. Betul. Bagus. Apa yang macam Zaidi lah, apa yang Zaidi mampu, Zaidi just share. Kadang-kadang terlepas juga. Al-Mu'ah maintain, jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebab korang baca Al-Mu'ah pun kali 10 ganda. Setiap satu hasanah kan. Walaupun korang tak boleh baca habis, sekurang-kurangnya baca Alif Lam Mim pun cukup. Baca surah Lazim pun cukup. Asalkan sentuh supaya benda tu jadi kita punya saksi ke akhirat lah. Sebab ada ustaz tu explain, macam contoh kita ada Al-Quran, tapi Al-Quran kita berhabuk. Bila Al-Quran kita berhabuk ada kat rumah, nanti dekat akhirat Al-Quran yang akan bagi tahu dekat Allah, wahai Allah, si fulan ni dia tak pernah sentuh aku sehingga Al-Quran ni sehingga kalammu sampai berhabuk. Macam tu lah. Lepas tu lagi satu, lepas dah baca Al-Mu'ah tu, korang buat dah solat taubat sebelum tidur. In case kalau kita mati malam tu, at least kita dah bertaubat. Sebab kita pun tak tahu esok kita hidup ke tak kan. So lepas solat taubat sekali, macam Zaidi sekalikan dengan solat sunat hajat. Lepas tu sujud last tu korang mengadu lah apa-apa pun. Mengadu borak macam member, tapi jangan sebut kat mulut. Kalau boleh bahasa Arab, sebut lah. Tapi kalau boleh bahasa Melayu, sebut dalam hati. Lepas tu, lepas buat solat sunat tu, Subhanallah bihamdi yang aku cakap tu satu sekali. Kejap je, sangat kejap. Tak sampai 2-3 minit pun. Kejap, sangat kejap. Kalau pakai tasbih ni, kejap je. Lepas tu jadi akan baca. Takut pula aku cakap, aku takut jadi malas pula aku buat. Dah bercerita-cerita lagi jadi malas. Kalau kau share, at least kalau tak dapat buat pun niat, kira pahala lah. Yelah, aku takut bila aku cerita ni, aku takut Allah uji aku jadi berat pula nak buat. Tak apa, ni jadi sekadar share je tau. Bukan nak tunjuk yang Zedi buat. Jadi bukan tunjuk Zedi buat, jadi just nak share supaya korang boleh buat. And untuk saham untuk Zedi juga kalau korang buat kan. Lepas Subhanallah bihamdihi tu, baca Qul huwallahu ahad 10 kali. 10 kali ni dalam hadis bagi tahu, Nabi bagi tahu, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bina mahligai untuk orang yang membacanya kat dalam syurga. Lepas tu Ustaz Wadi pun explain, kalau ada mahligai orang yang membaca ni dekat dalam syurga, takkanlah tuan dia tak ada kat dalam syurga kan. So macam tu lah. Lepas tu Daman pun cakap dia baca 10 kali tu dah banyak mahligai. Dia kata dia nak buat rumah sewa. Macam tu lah. Dah Daman cakap bodoh dia tu. Lepas tu lepas baca Qul Huwallahu ahad 10 kali,
Baca 3 kul 3 kali. Ayat kursi sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Okey, sekali Allah akan hantar malaikat untuk jaga kita sepanjang malam. Kedua, bila kita baca 2 kali, Allah akan hantar malaikat untuk jaga satu rumah kita, satu keluarga kita. Kalau kita baca 3 kali, Allah akan hantar malaikat akan jaga satu kampung kita. Daripada ni benda gitulah. Macam tu. Lepas tu, lepas 3 kul tu, doa tidur lah macam biasa. Doa tidur and niat, ya Allah ya Tuhanku, kau bangkitkanlah aku dengan para syahadah. Sebab dalam hadis Nabi bagi tahu, bila kita niat macam tu, kita mati esok tu, insya-Allah Allah akan bangkitkan kita dengan para syahadah, para yang orang yang syahid lah, macam gitu. And sebelum masuk rumah baca ayat kursi. Keluar rumah pun baca ayat kursi. Nak baca ayat kursi sebelum masuk rumah untuk mengelakkan kefakiran masuk ke dalam rumah. Kalau kita baca keluar rumah, sepanjang hari kita keluar rumah tu, Allah akan hantar malaikat untuk jaga kita sepanjang hari tu. Jadi nak cerita kisah sikit pasal surah ayat kursi ni. Time ayat kursi ni turun, nak bagi tahu, dalam ayat kursi ni turun, satu dunia ni bergegar. Sebab nak bagi tahu specialnya surah ayat kursi ni. Ayat kursi ni nak bagi dalam hadis bagi tahu, Nabi bagi tahu kenapa bergegar. Sebab ada beratus ribu malaikat tampung ayat kursi ni untuk turunkan wahyu dekat ke Rasulullah SAW untuk sampaikan ayat kursi tu dekat Rasulullah. Nak bagi tahu betapa dia punya fadilat tu sangat besar lah. Salah satu fadilat dia, okey, kalau korang baca macam tadi, jadi dah sebut satu kan, yang tadi tu kan. Yang kedua adalah bila korang baca setiap kali selepas solat fardu, jarak antara korang dengan syurga adalah hanyalah mati. Itu bukan jadi cakap itu Rasulullah SAW yang cakap. Sallallahu alaihi wasallam. Ketiga adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga adalah Allah lupa. Allahumma salli ala sayyidina Fadilat ayat kursi. Yang tadi tu habis macam tu lah. Tapi yang betulnya semua betul. Korang boleh check balik. Kalau jadi salah, tolong betulkan balik. Tapi bacalah setiap solat fardu. Walaupun korang malas macam mana pun, bacalah. Sebab Nabi cakap orang tu kena istiqomah baca ayat kursi selepas solat fardu. Bukan korang baca sekali je, lepas tu dah tak baca, ada jadi lain lah tu. Sebab dalam hadis bagi tahu istiqomah. Dia setiap kali solat fardu baca. So siapa tak nak kan? Share yang Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Tu pun betul 7 kali. Better macam saya tanya Ustaz Zahari, macam aku cakap Allahumma ajinna minan nar, tapi Ustaz Zahari cakap bacalah ni tambah sikit, Allahumma ajinna minan nar asluka jannah, Allahumma ajinna minan nar asluka jannah, Allahumma ajinna minan nar asluka jannah 7 kali lepas setiap solat fardu. Kan betul juga, boleh juga. Tapi seeloknya subuh 7 kali. Kalau yang lain 3 kali pun okey. Maghrib pun 7 kali. Maksudnya subuh dengan maghrib. Sebab apa? Bila mana orang tu mati malam, selepas dia membaca Allahumma ajinna nar waktu maghrib, dia masuk syurga terus. Sama juga kalau dia mati waktu siang, selepas dia baca Allahumma ajinna nar waktu subuh, dia masuk syurga terus. Betul. Oh, lagi satu, jadi baru teringat. Sekejap, betul, lepas solat tak tahan masuk. Okey, lagi satu powerful ayat kursi ni, bila kita selalu sangat membaca sampai dah teringat dalam hati, dah tepuk dalam hati, setan takkan berani dekat dengan kita. Lepas tu ni kan, kalau tak baca lepas solat, baca sebelum tidur, okey ke tak? Okey, tapi rugi. Korang tak nak ke beza jarak antara korang dengan syurga hanyalah mati? So maksudnya tunggu mati je kau masuk syurga? Tak nak? Tak nak ke? Rugi lah, sangat rugi. Sangat rugi. Siapa yang tak buat tu sangat rugi. Ingat senang lah masuk syurga. Betul. Lepas tu lagi satu, bila lepas solat tu ada ustaz tu ajar cakap, lepas solat tu janganlah terus bangun. Istighfar dulu. Istighfar. Minta supaya Allah terima ibadah kita ni. Sebab kita belum tentu lagi kita buat ni Allah terima, belum tentu buat ni Allah terima, belum tentu buat ni Allah terima. Tapi yang tak ada hijab terus naik adalah selawat. Selawat, Ustaz Wadi cakap, sefasik mana pun orang tu, kalau dia berselawat
selawat tu terus sampai dekat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah akan selawat balik kepada kita 10 kali ganda. Semua amalan Allah bagi tahu, okey, amalan ni dapat ni, amalan ni dapat ni, amalan ni dapat ni, amalan ni dapat ni, amalan ni dapat ni. Tapi tang solat je, selawat, Allah cakap aku sendiri akan selawatkan kepada orang tu 10 kali ganda. So maksudnya kita selawat sekali, Allah selawat untuk kita 10 kali. Kalau kita selawat 10 kali, Allah akan selawat untuk kita 100 kali. Kalau kita selawat 100 kali, Allah akan selawat untuk kita 1000 kali. So selawat mana yang lagi penting? Dua-dua penting. Tapi mestilah kita nak Allah selawat untuk kita kan. Kau pernah dengar tak kisah ni? Ada seorang sahabat, dia mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang bagus? Adakah kalau aku selawat ke atas engkau 1/4 daripada zikir aku selawat, adakah bagus? Rasulullah cakap bagus, kalau lebih lagi bagus. Kemudian dia cakap, okey, kalau macam tu aku nak selawat 2/4 daripada zikir aku, adakah bagus? Rasulullah cakap bagus, kalau lebih lagi bagus. Kemudian dia selawat 3 kali, 3/4 daripada zikir dia tu selawat. Rasulullah cakap bagus, tapi kalau lebih lagi bagus. Okey, kalau macam tu aku semua zikir aku selawat ke atas kepadamu baginda, padamu ya Rasulullah. Rasulullah cakap bagus, kalau lebih lagi bagus. Nak menunjukkan bahawa selawat ni begitu powerful. Even Nabi Adam pun nak minta maaf dengan dengan Allah menggunakan tawassul dengan Rasulullah. Betul. Waktu tu Rasulullah SAW tak hidup lagi. Kisah dia macam ni tau. Time Nabi Adam dijadikan bentuk badan daripada tanah apa semua. Lepas tu Allah tiup roh. Nabi Adam angkat kepala. Nabi Adam nampak dekat tiang arash ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Lepas tu kan Nabi Adam kan diturunkan ke bumi macam sebab dah buat something lah. So Nabi Adam doa tak dapat. Lepas tu Nabi Adam tiba-tiba teringat ada nama Nabi Muhammad. So Nabi Adam pun berdoa, ya Allah, kau ampunilah dosa aku, lebih kurang macam tu lah, tapi Nabi Adam sebut nama Nabi Muhammad. Lepas tu Allah macam, Allah tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah nak rakamkan perbualan ni supaya kita pun tahu. So Allah tanya balik, wahai Adam, macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Sebab sebab orang ni tak dilahirkan lagi, tak dijadikan lagi. Lepas tu Nabi Adam pun cakap, wahai Rabbku, aku tak kenal, aku tak tahu dia siapa, aku tak tahu dia makhluk apa, tapi aku tahu takkan sewenang-wenangnya kau akan meletakkan nama orang bersanding dengan namamu. Maksudnya Nabi Adam nak bagi tahu yang nama Muhammad ni memang sangat special lah. So kita sangat-sangatlah beruntung. Itulah ceritanya. Cerita sikit yang pasal nanti ke alam padang mahsyar. Ulama' kita akan jumpa ulama' akan pergi ke Nabi Adam untuk dapat syafaat. Nabi Adam tak dapat, Nabi Nuh. Okey, cerita dia macam ni. Kat mahsyar nanti tak kisahlah, ada dalam Al-Quran bagi tahu isteri, anak adalah permainan dalam dunia. Sebab nanti dekat mahsyar nanti kita semua akan dalam keadaan bogel kecuali 3 golongan. Orang yang mati dalam ihram, orang yang mati syahid, orang yang bersedekah pakaian dia. So 3 golongan ni yang tidak akan bogel kat mahsyar nanti. So korang amalkanlah 3 ni. Bersedekah baju lah yang kita mampu. Yang lain tu kalau mampu buatlah. So bila kat mahsyar nanti semua umat manusia ni akan pergi jumpa Nabi Adam tau. Semua akan jumpa. Semua dah bogel time tu. Ada orang tanya Rasulullah, Rasulullah, nanti adakah orang akan tengok kemaluan orang lain apa semua macam tu? So Rasulullah pun menjawab, pada waktu tu tak ada seorang pun akan fikir pasal benda lain kecuali kepentingan diri sendiri. Maksudnya semua nak sibuk nak lepaskan diri sendiri lah. Nafsi. Semua akan cakap nafsi. So semua macam semua manusia akan pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, minta tolong sangat, minta syafaat daripada engkau supaya engkau ni apa semua. Lepas tu Nabi Adam cakap, aku ada buat dosa dan aku tak boleh bagi syafaat kat korang pun. Macam tu lah lebih kurang ayat dia lah, kita pakai bahasa kita kan. Lepas tu Nabi Adam cakap,
pergilah cari dekat Rasul Ulul Azmi. So diorang pun pergi seorang-seorang. Nabi Ibrahim pun cakap tak boleh, nafsi-nafsi. Semua Nabi Isa nafsi-nafsi. Semua pergi, semua nafsi-nafsi. Tapi ada seorang je yang cakap ummati, ummati. Kau bayangkan siapa ummati tu. So time tu yang orang yang paling sibuk adalah Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad je yang akan paling busy cari umat dia. Macam mana dia nak kenali umat dia adalah melalui wuduk. So bila korang, sebab tu Imam Syafi'i bila mengajar ambil wuduk, lebihkan basuhan supaya dekat mahsyar nanti akan lebih bercahaya lah kita. So daripada situlah kalau orang yang lebih berselawat ni, insya-Allah Rasulullah akan panggil kita kat Telaga Kausar nanti. Dekat mizan pun Rasulullah akan letak serban dia, akan letak benda-benda. Lepas tu nanti dekat titian sirat nanti, walaupun kita nak jatuh, Rasulullah akan pegang tangan kita, akan sambut. Rasulullah akan dukung kita. Nak bagi tahu yang setiap Nabi ni berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tak pun untuk selamatkan diri sendiri ataupun untuk umat dia. Sebab umat dia orang tak nak ikut sangat kan. So dia minta umat dia macam tu. Tapi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad nak wafat pun dia minta umat dia tau. Dan sakitnya aku ni Nabi sebaik-baik apa ni, kekasih Allah, tadilah dengan lembut. Dia paling lembut ya Rasulullah. Kalau macam tu tak apalah, bagilah semua kesakitan kan pada aku. Sampai tahap macam tu. Nabi saya cakap, kau bagilah semua umatku punya sakaratul maut ni, bagilah semua kesakitan ni dekat aku, supaya aku tak nak umat aku sakit. Punyalah Nabi sayang, Nabi nangis apa semua. Kita tak boleh imagine sebab kita tak baca sirah tau. Kita tak baca pengorbanan dia. Kita tak baca macam mana perjalanan Rasulullah. Kita tak baca ni. Tapi bila kita tengok Rasulullah punya apa-apa, Rasulullah macam Husin dan Hasan. Husin dan Hasan cucu kot. Okay, contoh macam ayah Zaidi lah. Jadi tengok ayah Zaidi cara lain cucu, sangat-sangat sayang. Tapi Rasulullah tahu yang Hasan dan Husin ni akan mati nanti, akan dibunuh, akan dipenggal, dan akan diracun. So anak dia Fatimah. So Fatimah pun cakap kat Rasulullah, wahai ayah, kau adalah kekasih Allah, kau adalah pesuruh Allah, doa kau mesti makbul. Anak kan, anak minta ke ayah, mestilah macam saya tak ada kat tempat tu lagi lah, tapi ayah kan mesti lah. Tapi Rasulullah cakap, wahai Fatimah, aku simpan doa, satu-satu doa untuk setiap para Nabi ni, aku simpan untuk umat-umatku nanti dekat akhirat. Macam itulah. Sampaikan Hasan dan Husin dipenggal dan diracun tu. Waktu itulah saatnya umat Islam berpecah belah. Ustaz Wadi Anwar cakap nak tengok macam mana kita betapa cinta kan Rasulullah. Nak tengok kita betapa cinta ke tak. Kita tahu tak daripada A to Z macam mana Rasulullah ni. Okay, rupa dia, sirah, sarirah, surah, sarirah. Okay, sirah apa? Sirah perjalanan hidup. Betul. Sirah adalah perjalanan hidup. Surah adalah akhlak Nabi. Sarirah adalah benda yang Nabi fikir umat kan. Surah apa yang Nabi buat daripada bangun tidur sampailah Nabi tidur balik. Lepas tu lagi satu kisah kan. Ada sekali tu Aisyah tanya, wahai Rasulullah, bila kau tidur kan? Sebab Aisyah tidur, dia tengok Nabi tengah solat. Sebab Aisyah memang tak nampak macam Nabi tidur. Lepas tu Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tak tidur kan? Lepas tu Rasulullah cakap, ayat Rasulullah macam ni, kalau aku tidur macam mana dengan umat aku? Kalau aku tidur macam mana dengan umat aku? Nabi ulang macam mana dengan umat aku? Macam mana dengan umat aku? Dia tak ada sebut pasal macam mana dengan anak aku, macam mana dengan isteri aku. Tak ada, tak sebut pun. Tapi dia sebut macam mana dengan umat aku. So time ni kita kena
kalau siapa yang malas membaca tu, macam Zaidi, sumpah Zaidi malas membaca. So Zaidi banyak tengok video Ustaz Wadi Anwar cerita sirah, sebab dia banyak episod dia panjang gila. So siapa yang rajin membaca tu bacalah. So korang boleh cerita kat kita orang balik. Macam tu lah. Korang buat live ke apa, sampaikan je. Sebab Nabi cakap sampaikan walaupun sepotong ayat. Itu pun dah dikira dakwah. Dakwah ni mengajak, bukan nak mengajar. Mengajar ni ustaz. Dakwah ni tulang belakang Islam. Nak tahu Nabi ni rupa dia macam mana, dengan kasidah Rindu Madinah, kat situ diterangkan. Betul. Boleh suka membaca. Tak, saya suka mendengar. Lagi senang ingat. Tapi kalau nak tahu kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulullah SAW, kisah-kisah alam barzah, Dajjal, boleh tengok video-video Ustaz Wadi Anwar. Sebab Ustaz Wadi Anwar dia akan menceritakan tu ibarat macam kita dalam situasi tu, kan? Ustaz Auni lebih kepada akhir zaman. Macam Zaidi kan, apa yang Zaidi bercakap ni, apa yang kita orang bercakap sebenarnya bukan kita orang belajar sebenarnya. Sebab kita orang keluar 3 hari. Sebab kita orang keluar 3 hari, kita orang dapat input ni. Macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi ni, apa Nabi punya 6 sifat, apa semua dengan para sahabat. Semua ni kita orang dapat daripada keluar 3 hari. Bukan sebab kita orang baca ke, bukan sebab kita orang pergi belajar kat pondok ke apa. Tak, keluar 3 hari tu je. Bila korang keluar 3 hari, tak tahulah. And fadilat bila kita sampai kat agama, orang tak suka ni. Tapi bila kita orang tak suka tu biar. Hidayah ni Allah cakap, hidayah ni aku yang bagi, bukan kau yang bagi. Kau cuba menyampaikan. Mungkin jadi asbab kita sampaikan tu, Allah bagilah hidayah tu, insya-Allah. Doa gitu je lah. Tahu tak kisah Saidina Umar? Saidina Umar sebelum mendapat hidayah, dia adalah penentang nombor 1. Tapi asbab selepas dia dapat hidayah, dia adalah penegak antara hak dengan batil, Al-Faruq. Jadi hidayah ni milik Allah, korang sebarkan saja. Sebab boleh jadi kita dulu lalai, kita banyak buat maksiat. Boleh jadi sekarang ni kita lah yang paling, faham tak? Hidayah tu milik Allah. Dia boleh membolak-balikkan hati manusia. Okey, jadi nak bagi tahu salah satu sunnah terbesar, kepala sunnah Rasulullah. Okey, siapa jawab? Siapa dapat jawab, jadi bagi jam. Apa soalan kau? Kepala sunnah. Bapak kepala sunnah. Sunnah paling terbesar. Sabar. Satu sekali aku bagi last. Tak payahlah Google. Tak. Bapak tak aci je. Redor. Tak. Kepala sunnah. Bertaubat. Seorang sekali je. Betul dia bagi. Tak. Kau tak tahu juga? Betul. Okey, sabar. Kepala sunnah. Jangan Google. Jam tu aku nak bagi timing. Jam tu aku nak bagi timing 10 saat ke 2 Bukan saat. jam ni. Kepala otak kau nak bagi jam ni. Jangan. Tak. Jam tu mahal tu 300,000. Jam biasa. Selawat syukur. Bukan. Salah. Selawat salah. Solat tu syariat. Senyum, menyampaikan, ikhlas. Dakwah. Okey, ada hint tak bacaan? 10. Okey, dah lah, habis lah. 9. Habis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan. Okey, jawapan dia adalah fikir risau umat. Maksudnya bila kita tengok kawan-kawan kita macam, okey, contoh kita tengok orang yang minum arak. Contoh Surah Sirah Sarirah. Contoh kita tengok orang minum arak. Kita jangan tengok dia macam kita judge, oh dia ni jahil ni, neraka ni. Kita kena pandang dengan pandangan kasih sayang. Contohnya macam, ya Allah, kesiannya dia ni. Kesian dia ni, ya Allah. Setuju. So jangan pandang dengan pendosa, pandang dengan dosa dia. Benci dengan dosa dia, bukan benci dengan apa yang pendosa tu buat. Kita tak tahu yang mungkin malam tu dia bertaubat ke Allah. Mungkin Allah terus terima. Tak ada pemenang. Tak, saya rasa semua orang tahu kisah pelacur yang beri minum dekat anjing. Minum air, anjing bagi minum kan. Dia bagi anjing minum, dia masuk syurga. So siapa kita nak judge orang yang pelacur, yang mabuk, yang main perempuan, yang berzina, main judi tu berdosa masuk neraka? Jangan. Kita fikir kita ni adakah kita cukup baik kan? Kita fikir, kita risau.
Mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Betul. Fikir risau umat. Maksudnya kita kesian tengok macam orang yang tak dapat, macam tak solat. Kita kena kesian macam Allah, kesiannya dia ni, kesiannya. Kau doa ya Allah, kau bagilah dia ni solat, kau bagilah dia hidayah. Itulah Nabi, itulah sunnah terbesar Nabi. Sebab kita susah gila nak buat benda tu. Sebab kita asyik judge orang. So sunnah terbesar Nabi adalah fikir risau umat. Daripada Nabi hidup sepanjang Nabi hidup sampailah Nabi wafat, Nabi asyik fikir risau umat je. Don't judge. Tahu kan Nabi pernah doa, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah hidayah buat Umar. Umar ni nama lain bagi pakcik Nabi, tahu kan? Apa yang mana? Abu Jahal ke Abu Lahab, tak ingat. Abu Lahab. Abu Lahab. So ya Allah Tuhanku, kurniakanlah hidayah buat Abu Lahab dan juga Umar Al-Khattab. Allah bagi hidayah dekat Umar Al-Khattab. Jadi nak menunjukkan bahawa hidayah ni 100% milik Allah. Kita tak boleh ubah orang, tapi yang kita boleh buat ialah kita berdakwah, menyampaikan. Dakwah ni tulang belakang Islam. Kita kena sentiasa. Sebab tu macam Syahir cakap kan, muzakarah iman. Kita kena cakap dekat setiap orang kan, jumpa orang, Allah bagi semua ni. Sebab kita cakap lagi kebesaran Allah, dia mengikis perasaan riak dan takabur. Sebab apa? Sebab makhluk yang paling pandai sekarang ni siapa? Saat ni paling ilmu, paling banyak ilmu. Syaitan. Benar, Iblis dia paling pandai, paling alim, paling alim lah. Tapi oleh kerana dia ingkar satu arahan, sujud pada Nabi Adam, dia tergelincir. Sebab tu kita kena sentiasa minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, kau janganlah bolak-balik ke hati aku. Rabbana, aku nak sambung kau punya tu ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab apa? Hati kita ni Allah yang pilih. Allah yang pilih kita untuk cakap benda ni. Allah yang pilih kita untuk keluar. So kita kena doa. Kita kena fikir. Macam Zadi cakap tu, kepala sunnah adalah fikir risau umat. Sebab cuba bayangkan, dekat muka bumi sekarang ni ada 7 bilion. Yang Islam hanyalah 2 bilion je Islam. Yalah 7 bilion manusia. 2 bilion Islam, yang balance tu tak kafir. So kita kena fikir risau, ya Allah ya Tuhanku, kalau boleh aku nak 5 bilion lagi tu masuk Islam juga. Kita kena sampai tahap macam tu. Macam Mak Salih yang kat luar ke, Israel ke apa, Israel ke apa. Kena fikir. Tapi Israel tu dah lain lah, sebab dia dah tentang agama kan. Benda tu dalam Al-Quran Allah dah tulis dah, dia tu memang musuh kita. Benda tu dah jadi perang. Dia minta izin nak tanya macam mana nak ajak orang non-Muslim masuk Islam. So itu kena tanya orang yang lebih arif lah. Tadi aku cakap apa? Yang pasal bolak-balik tu hati. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Hidayah. Dakwah. Allahumma salli ala Muhammad. Dakwah. Sekejap aku terlupa. Aku dulu. Oh ni alim. Iblis. Okey. Kan Iblis kena laknat, betul tak? Tapi Allah makbul kan? Allah makbul tak doa dia? Allah makbul tak doa Iblis? Yang diminta untuk sesatkan kan? Okey, betul. Makbul, betul tak? Dah dilaknat ni. Dah dilaknat, buat dosa besar ni. Tapi Allah makbul, betul tak? Kenapa Allah makbul? Kenapa Iblis tahu yang Allah akan makbul? Sebab Iblis ni dah tahu macam mana Rabb dia. Apa? So Iblis ni yang kepala dosa lah, kepala yang memang nak menyesatkan umat, tapi Allah still makbul. Maksudnya nak bagi tahu kat sini, macam mana jahatnya kau minum arak ke, macam mana kau banyak buat dosa ke, kau buat berzina ke apa, sebenarnya Allah makbul sebab Allah ni Maha Pemaaf. Tapi nak bagi tahu yang Iblis ni kenal Rabb dia, and dia yakin dengan doa kita. Sebenarnya kita ni yang tak yakin dengan doa kita. Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah bagi tahu, aku akan datang dengan bagaimana sangkaan hamba-Ku kepadaku. Contoh macam mungkin Iblis doa time tu, okey, Allah confirm akan makbul ni, betul-betul yakin lah. Macam itulah sahabat-sahabat yang Rasulullah punya yakin. Sebab tu diorang punya amal lain lah. Macam kita nak betul-betul doa kita makbul, kita kena betul-betul yakin yang Allah akan makbulkan. Kenapa Allah makbulkan doa Iblis? Sebab Iblis tahu Iblis ketua para malaikat dulu. Sebab dia yakin dengan doa Allah, and dia kenal Allah macam mana. Padahal dia minta untuk menyesatkan umat,
Padahal Iblis minta macam-macam dia minta, tapi Allah mesti makbulkan. Tapi kita hari ni kita rasa tak makbul tu sebab kita tak yakin sebenarnya. Ni waktu aku keluar kan, ustaz dia beritahu tau, Allah dia tak akan uji sesuatu kaum melainkan sesuatu kaum tu mampu. Betul. Dan Allah memberi pertolongan tak pernah lewat walaupun sesaat dan tak pernah cepat walaupun sesaat. Betul. Setiap apa yang berlaku kat muka bumi ni dah tertulis dah 5,000 tahun yang lepas di Lauh Mahfuz. Sebab tu kita kena sentiasa doa hidayah. Macam pasal Iblis tadi tu kan, korang tahu tak, Iblis pernah jumpa Fir'aun. Dia cakap, "Uish, Fir'aun, aku respect lah kau. Aku Iblis, aku tak pernah cakap yang aku ni Tuhan." Iblis cakap, tak, ada lagi yang power. Maksudnya yang lagi style lah. Iaitu orang yang mana bila ada orang minta maaf tapi dia tak maafkan. Jadi kita minta kita jauh daripada tu. Sebab tu Nabi SAW dia amalkan sunnah. Kita kena amalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum tidur kita minta maaf dan memaafkan orang. Kita nak minta maaf insya-Allah boleh, tapi kita nak maafkan orang ni agak berat, tapi kita maafkan je. Betul tak, Li? Betul. Sebab contohlah ada orang tu buat salah kita dan dia tak maafkan. Cara nak minta maaf kan, kita minta maafkan dia dan berdoa sungguh-sungguh ke Allah semoga orang tu maafkan kita. Okey lah, macam ni, kita buat salah, of course lah kita nak orang tu maafkan. Betul tak? Kita buat salah, of course lah kita nak orang tu maafkan. Sekejap, Macam mana? macam mana? Kita buat salah, Macam mana ustaz tu explain?